Selamat tengah hari para peserta perkemahan ko-kurikulum Maya VCAM 3.0 Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2023. Saya, James Johnny, Guru Besar SK Stella Maris, Kota Kinabalu, Sabah, merangkap Camp Komandan bagi perkemahan kita pada kali ini. Para peserta yang dihormati sekalian, adakah Anda sudah bersedia? Anda tidak sabar lagi untuk meneruskan aktiviti perkemahan kita pada hari ini. Jom, kita sama-sama mendengar dengan teliti pengisian webinar taklimat perkemahan kita pada tengah hari ini. Webinar taklimat perkemahan akan bermula pada jam 12 hingga jam 1 petang yang merupakan slot wajib bagi semua para peserta didaftarkan pakej A dan B untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Pengisian webinar taklimat perkemahan ini adalah penganjuran dan pengelolaan, tentatif program, package program, ringkasan aktiviti, peraturan perkemahan maya, sijil penyertaan dan sijil pencapaian, serta syarat-syarat pertandingan. Perkemahan maya ini akan bermula pada 3 hingga 4 Oktober. 3 hari bulan Oktober 2023 bermula pada jam 12 tengah hari hingga jam 4 petang, manakala 4 Oktober 2023 akan bermula pada jam 12 tengah hari hingga jam 2.30 petang, bertempat di sekolah masing-masing atau di tempat tinggal murid masing-masing. Ianya diadakan secara dalam talian sepenuhnya. Rakan strategik dalam menjayakan perkemahan ko-kurikulum Maya Sekolah Rendah Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Berikut adalah rakan strategik bagi sekolah menengah. SM Sains Hulu Terengganu sahut SBB, SMK Batu Rakit Kuala Nerus Terengganu, SMK Sultan Sulaiman II Kuala Terengganu, SMK Sultan Mansur Kuala Terengganu, SMK Padang Kemunting Kuala Nerus Terengganu dan SMK Hang Kasturi Alor Gajah Melaka. Rakan strategik sekolah rendah pula adalah seperti berikut. SK Tokdir Kuala Terengganu, SK Bukit Gasing Marang Terengganu, SK Stella Maris Kota Kinabalu Sabah, SK Nakoda Muhammad Taib Manjung Perak, SK Sultan Sulaiman II Kuala Terengganu, SK Teluk Pasu Kuala Terengganu, SK Bukit Rahmat Batu Pahat Johor, SK Seri Bertam Yongpeng Johor dan SK Bukit Bayas Kuala Terengganu. Antara objektif perkemahan ko-kurikulum Maya VCAM 3.0 Sekolah Rendah Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2023 adalah seperti berikut. Yang pertama, merealisasikan 6 aspirasi murid dalam PPPM 2013 hingga 2025 Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, melestarikan kualiti pencapaian PHSK para pelajar di peringkat kebangsaan. Selain daripada itu juga, ianya dapat menggilap bakat dan kecenderungan murid dalam unit beruniform dan ICT. Selanjutnya, mampu melahirkan murid yang berdedikasi, berketerampilan dan mampu menjadi pemimpin berkaliber serta aktif dalam bidang ko-kurikulum. Selain daripada itu juga, kita dapat membina jalinan yang erat antara pejabat pendidikan daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Akhirnya, kita dapat mengukuhkan hubungan erat dengan sekolah rendah dan menengah walau hanya secara maya. Para peserta yang dihormati sekalian, syarat penyertaan adalah 30 orang murid setiap sekolah yang berminat, iaitu hanya dibuka kepada 30 orang murid tahap 2 bagi sekolah rendah, iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6, manakala sekolah menengah pula terbuka kepada pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 6 atas. Ini membawa maksud iaitu 30 orang murid ini dibahagi secara seimbang, 15 orang lelaki dan 15 orang perempuan. Bagi sekolah satu gender ataupun sekolah satu jenis sahaja, mereka boleh mendaftarkan 30 orang murid perempuan atau 30 orang murid lelaki. Agihan pakej ini pula
adalah berdasarkan kepada kebijaksanaan guru penyelaras masing-masing. Bagi sekolah yang berstatus SKM, sekolah kurang murid, tidak ada masalah untuk mendaftarkan murid mana yang ada, walaupun tidak memenuhi 30 orang murid. Penganugerahan e-sijil penyertaan dan e-pencapaian. Setiap peserta wajib menyertai aktiviti dan kuis atas talian yang telah disediakan. Namun ianya agak sedikit berbeza dengan slot aktiviti berbentuk tugasan kerana ianya mempunyai rubrik dan penyertaan dan penilaian. Para peserta perlu memilih sama ada mengikuti pakej A atau pakej B yang ditawarkan. Baik, e-sijil pencapaian akan diberikan bagi sekolah rendah iaitu 5 kedudukan terbaik mengikut kategori jantina dan tahun. Penentuan pemenang melalui markah tertinggi dan masa terpantas untuk slot aktiviti dan kuis dalam talian. Manakala penentuan pemenang bagi slot aktiviti berbentuk tugasan adalah berdasarkan kepada rubrik penilaian. Tetapi masih juga ditentukan melalui 5 kedudukan terbaik mengikut kategori jantina dan tahun. Ianya sama seperti mana bagi sekolah menengah. E-sijil pencapaian akan diberikan kepada 5 kedudukan terbaik mengikut kategori jantina dan tingkatan. Bagi slot aktiviti dan kuis, penentuan pemenang adalah berdasarkan kepada markah tertinggi dan masa terpantas. Manakala bagi slot berbentuk tugasan, ianya adalah berdasarkan kepada rubrik penilaian yang telah ditetapkan. Peranan guru penyelaras sekolah. Setiap guru penyelaras hendaklah menguruskan penyertaan pelajar dengan membahagikan pelajar secara seimbang antara pakej A dan pakej B serta rasional mengikut pertimbangan guru. Kedua, guru penyelaras hendaklah menentukan penyertaan slot setiap peserta dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala urusan melibatkan peserta sekolahnya. Dan apabila peserta menyertai pertandingan kuis bagi slot yang telah ditentukan, mereka perlu mengisi maklumat dalam link yang diberikan. Garis masa pendaftaran penyertaan adalah bermula daripada 22 September 2023 dan berakhir pada 3 Oktober 2023 tepat jam 10 pagi. Selepas daripada tempoh masa yang telah ditetapkan, sebarang pendaftaran dan juga pembetulan tidak lagi dibenarkan. Tentatif program perkemahan kokurikulum maya sekolah rendah sekolah menengah peringkat kebangsaan bagi tahun 2023 iaitu akan bermula pada jam 12 hingga jam 1 petang untuk slot wajib bagi pakej A dan pakej B, iaitu sekarang ini webinar taklimat perkemahan. 1:30 petang hingga jam 2:30 petang, 2 aktiviti slot akan berlangsung secara serentak. Peserta yang didaftarkan dalam pakej A akan mengikuti slot aktiviti berbentuk ketugasan iaitu slot cabaran I Got Talent. Manakala peserta yang didaftarkan dalam pakej B akan mengikuti slot berbentuk kuis dalam talian iaitu slot pengembaraan solo. Jam 3 petang hingga jam 4 petang bagi peserta yang telah didaftarkan dalam pakej A akan mengikuti slot aktiviti kuis dalam talian kitar semula. Manakala bagi peserta yang didaftarkan dalam pakej B akan mengikuti slot aktiviti kuis dalam talian pertolongan cemas. Pada hari kedua pula, bermula pada jam 12 tengah hari hingga jam 1 petang, peserta yang didaftarkan dalam pakej A akan mengikuti slot aktiviti dan kuis dalam talian untuk slot permainan rakyat. Manakala peserta yang didaftarkan dalam pakej B akan mengikuti slot aktiviti dan kuis dalam talian simpulan dan ikatan. 1:30 petang hingga jam 2:30 petang. Pelajar yang didaftarkan dalam pakej A akan mengikuti slot aktiviti dan kuis dalam talian bagi slot ikhtiar hidup. Manakala peserta yang didaftarkan dalam pakej B akan mengikuti slot aktiviti dan kuis dalam talian bagi slot pandu arah.
Untuk makluman kepada para peserta, webinar Majlis Perasmian Penutupan merupakan slot wajib yang hanya akan diadakan pada 10 Oktober 2023 bersamaan pada hari Selasa bermula pada jam 2 hingga jam 3 petang. Dalam webinar Majlis Perasmian Penutupan ini juga, keputusan para pemenang akan diumumkan. Syarat umum penyertaan. Bagi syarat umum slot aktiviti dan kuis, semua peserta dikehendaki menonton video slide bahan yang telah disediakan dalam setiap slot. 20 minit yang pertama, para peserta dikehendaki untuk melihat, mendengar, menonton dan memahami bahan yang disediakan. Manakala 40 minit yang seterusnya adalah masa menjawab soalan kuis yang diaktifkan. Sila pastikan para peserta melengkapkan setiap butiran yang telah dikemukakan. Manakala bagi syarat umum slot berbentuk tugasan. Slot berbentuk tugasan hanya satu sahaja, iaitu slot cabaran I Got Talent, yang mana para peserta perlu menghantar link rakaman YouTube dalam bentuk format unlisted. Penyertaan adalah terhad kepada satu pernyataan setiap sekolah daripada pilihan tugasan yang diberikan mengikut kategori jantina dan tahun atau tingkatan. Dan perkara ini akan dijelaskan lebih lanjut apabila kita sampai kepada penerangan untuk slot cabaran I Got Talent. Antara perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para peserta. Pertama, semasa berada dalam live streaming untuk slot wajib, semua dikehendaki untuk sentiasa menjaga disiplin dan tata susila, terutama apabila memberi respon di ruangan chat. Berkomunikasilah secara berhema dan tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Para peserta dikehendaki mematuhi ketetapan masa yang telah diberikan. Para peserta diingatkan untuk sentiasa peka terhadap jadual aktiviti yang diberikan. Dengar arahan guru penyelaras masing-masing. Selain daripada itu juga, para peserta dikehendaki mengikuti slot aktiviti dan kuis dalam talian mengikut data yang didaftarkan sahaja oleh guru penyelaras. Para peserta tidak dibenarkan untuk mengubah pakej selain daripada apa yang telah ditetapkan. Para peserta juga perlu sentiasa peka terhadap informasi dan pemakluman yang disampaikan di dalam grup Telegram Guru Penyelaras. Semua link, slot aktiviti dan kuis perlu merujuk kepada portal rasmi Virtual Camp VCamp 3.0 sepanjang masa. Semua link ataupun pautan untuk setiap slot pada hari ini dan esok semua berdasarkan kepada portal rasmi ini. Pastikan tiada kesilapan menekan masuk pautan slot aktiviti dan kuis di dalam portal yang telah diberikan. Ini adalah paparan site bagi VCamp 3.0 dan semua para peserta akan masuk ke dalam link ini yang disediakan. Pastikan klik pada ikon yang berkenaan sahaja. Ini adalah paparan di mana pertandingan dan juga slot yang disediakan. Baca pada butiran-butiran yang ada dan tekan pada pautan yang ditetapkan sahaja. Yang mana pautan kehadiran akan diberikan, pautan untuk slot dan kuis juga disertakan mengikut kategori sekolah menengah atau sekolah rendah. Jadual juga tertera pada paparan site VCamp 3.0 ini. Grup rasmi Telegram Virtual Camp hanya dibuka kepada grup guru penyelaras sahaja. Semua informasi semasa akan disalurkan melalui grup Telegram ini dan arahan-arahan daripada Camcom untuk memastikan perjalanan perkemahan ini berjalan dengan lancar akan diberikan dari semasa ke semasa sepanjang perkemahan berlangsung. Para guru penyelaras perlu memaklumkan dan menyampaikan arahan ini kepada para peserta masing-masing. Baik,
Berikut akan diterangkan sekali lagi aktiviti sekolah rendah dan menengah pada hari pertama. Bagi hari pertama bermula jam 12 hingga jam 1 tengah hari, webinar taklimat VKM 3.0 yang mana perlu disertai oleh semua peserta. Baik, seterusnya pada jam 1.30 hingga jam 2.30 petang, cabaran I Got Talent untuk sekolah rendah, sekolah menengah yang didaftarkan dalam pakej A. Manakala bagi keterangan lanjut bagi slot berbentuk tugasan ini adalah seperti berikut. Ada 3 jenis pertandingan yang disediakan, iaitu pertandingan mendeklamasikan sajak secara berkumpulan yang mana disertai secara berpasangan ataupun bertiga. Pertandingan nyanyian lagu tradisional secara berpasangan ataupun bertiga, dan pertandingan tilawah Al-Quran diadakan secara berpasangan sahaja. Jadi di sini akan diberi peluang kepada para peserta yang didaftarkan di dalam pakej A untuk menyertainya. Syarat-syarat umum penyertaan bagi slot cabaran I Got Talent. Kategori pertandingan ini adalah dibuka kepada semua murid sekolah rendah dan sekolah menengah tahun 4, tahun 5, tahun 6, pelajar sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 6 atas. Dan penilaian ini adalah mengikut kategori jantina dan tingkatan ataupun tahun. Jadi syarat penyertaan di sini, satu sekolah, satu penyertaan sahaja bagi setiap pertandingan yang disediakan. Iaitu di mana apabila sebagai contoh, murid tahun 4 lelaki akan dia menyertai pertandingan mendeklamasikan sajak, maka bagi pertandingan yang lain akan disertai oleh pelajar daripada tahun 5 perempuan, dan begitulah selanjutnya. Begitu juga dengan sekolah menengah. Dan durasi video yang dirakamkan adalah antara 2 hingga 5 minit. Kaedah penghantaran video adalah dengan memuat naik video melalui YouTube dan pastikan dalam format unlisted. Link video perlulah dihantar melalui borang penyertaan cabaran I Got Talent yang disediakan di dalam portal rasmi kita. Tarikh penghantaran video adalah 5 Oktober 2023 sebelum jam 12 tengah hari. Maksudnya di sini para peserta dalam pakej A boleh membuat rakaman dalam tempoh 3 hari 2 malam sebelum tarikh akhir penghantaran. So maksudnya sekiranya para peserta tidak sempat untuk membuat rekod pada hari ataupun pada masa slot ini berlangsung, maka ianya boleh dibuat pada masa lain, iaitu pada 4 hari bulan ataupun pada 5 hari bulan pagi. Baik, bagi pertandingan mendeklamasikan sajak secara berkumpulan yang mana dibuat sama ada secara berpasangan berdua ataupun bertiga, perlu dimaklumkan bahawa antara syarat yang perlu dipastikan di sini oleh para peserta, tema sajak adalah berkaitan dengan alam sekitar atau kemanusiaan atau patriotisme. Setiap penyertaan terdiri daripada 2 atau 3 orang peserta sahaja, yang mana mestilah sama jantina dan sama tahun atau tingkatan. Sajak hendaklah dideklamasikan dalam bahasa Melayu dan mempunyai unsur pengajaran. Sebarang kritikan terhadap isu sensitif yang berkaitan dengan agama, bangsa, kebudayaan dan politik atau menyentuh kepribadian seseorang adalah dilarang sama sekali. Peserta digalakkan untuk menghafal teks sajak. Format video yang dihasilkan adalah seperti berikut, iaitu video hendaklah direkam secara melintang ataupun landscape. Resolusi video adalah bebas, namun kualiti audio dan video mestilah terang dan jelas. Apabila rakaman dibuat, perlulah secara seluruh badan, bukan separuh. Ya, video direkam secara seluruh badan. Pihak menganjur sama sekali tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang pelanggaran hak cipta atau kecurian harta intelek
yang dilakukan oleh para peserta. Para peserta juga diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan, bertata susila, serta bersesuaian dengan tema. Props boleh digunakan mengikut kesesuaian. Penggunaan muzik atau unsur latar yang tidak mengganggu penyampaian adalah dibenarkan. Suntingan rakaman audio dan video dibenarkan berdasarkan kreativiti masing-masing, tetapi tidak dibenarkan mengedit dari segi pengadun alih suara, dubbing, dan segerak suara, miming. Pihak penganjur akan membuat penjurian selepas tarikh tutup 5 Oktober jam 12 tengah hari. Pembahagian markah bagi pertandingan ini adalah seperti berikut dengan menilai vokal atau suara 30 markah, kelancaran dan intonasi 20 markah, gaya dan teknik 20 markah, artikulasi 10 markah, penghayatan 10 markah, kolaboratif 5 markah, dan kreativiti multimedia 5 markah. Markah akan dipotong jika terdapat kelemahan seperti yang dinyatakan di bawah ini, yaitu peserta membaca sambil memegang teks saja. Kedua, durasi video melebihi masa yang ditetapkan. Ketiga, membuat perlakuan negatif semasa dalam rakaman. Contohnya seperti ketawa dan tidak serius semasa mendeklamasikan sajak ataupun berkata-kata selain teks sajak semasa mendeklamasikan sajak dan pergerakan yang keterlaluan. Keputusan panel hakim adalah muktamad, sebarang bantahan tidak akan dilayan. Itu adalah syarat pertandingan mendeklamasikan sajak secara berkumpulan atau yaitu berdua dan ataupun bertiga. Manakala syarat pertandingan nyanyian lagu tradisional secara berdua ataupun bertiga, pilihan lagu adalah terdiri daripada lagu tradisional. Ya, contohnya asli, inang, zapin, keroncong, joget dan lain-lain, dan dinyanyikan dalam bahasa Melayu sahaja. Setiap penyertaan terdiri daripada 2 ataupun 3 orang peserta, sama tahun dan jantina. Peserta perlu mendendangkan sebuah lagu sahaja. Peserta boleh disingkirkan sekiranya terdapat bahasa kasar atau message negatif yang disampaikan dalam lagu dan persembahan. Sebarang kritikan terhadap isu sensitif yang berkaitan dengan agama, bangsa, kebudayaan dan politik atau menyentuh kepribadian seseorang adalah dilarang sama sekali. Format video dihasilkan adalah seperti berikut. Video hendaklah dirakamkan secara melintang landscape dan menampakkan keseluruhan tubuh. Resolusi video adalah bebas, namun kualiti audio dan video mestilah terang dan jelas. Penggunaan tripod kamera amat digalakkan. Video rakaman mestilah dirakam bersama music -1, berdurasi mengikut masa yang telah ditentukan. Rakaman video hendaklah berterusan dan tidak boleh diedit atau disunting. Suntingan cut and paste antara video berlainan tidak dibenarkan. Peserta perlu memakai pakaian yang sopan, bertata susila dan bersesuaian mengikut kreativiti masing-masing. Peserta dibenarkan untuk memakai aksesori atau props yang bersesuaian dengan lagu. Pihak penganjur sama sekali tidak akan bertanggung jawab terhadap sebarang pelanggaran hak cipta atau kecurian harta intelek yang dilakukan oleh peserta. Peserta bebas membuat persembahan visual yang lain sewaktu menyanyi, seperti tarian, lakonan, dan sebagainya, mengikut kreativiti masing-masing. Pihak penganjur akan membuat penjurian selepas tarikh tutup, yaitu 5 hari bulan Oktober, jam 12 tengah hari. Pembahagian markah bagi pertandingan ini adalah seperti berikut. Suara, pitch dan tone 30 markah, sebutan, suara dan seni kata jelas 20 markah, tempo, ketepatan mengikut rentak 15 markah, dinamik ataupun unsur kuat atau perlahan 10 markah, harmoni 10 markah, kreativiti persembahan 10 markah, dan keterampilan 5 markah. Keputusan panel hakim adalah muktamad, sebarang bantahan tidak akan dilayan.
Itu adalah syarat-syarat bagi pertandingan nyanyian lagu tradisional. Sekarang ini kita akan beralih kepada syarat pertandingan tilawah Al-Quran secara berpasangan. Peserta perlulah menghasilkan sebuah video bacaan Al-Quran serta terjemahannya berdurasi kurang daripada 5 minit. Setiap penyertaan terdiri daripada 2 orang peserta, iaitu masih lagi mengekalkan mengikut kategori jantina dan tahun atau tingkatan. Seorang peserta akan membacakan ayat Al-Quran dan seorang peserta lagi akan membaca terjemahannya. Adalah dinasihatkan para peserta untuk membuat ataupun membacakan sebaris ayat Al-Quran dan diterjemahkan. Dan begitulah selanjutnya. Antara pilihan surah adalah sebagaimana berikut. Surah Al-Ma'un, Surah Al-Humazah, Surah Al-Fil, Surah Al-Qad, Surah Ad-Duha, Surah Az-Zalzalzah, dan Surah Ash-Sham. Peserta perlu memilih salah satu surah yang dari senarai yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Peserta perlu menyebut nama surah terlebih dahulu sebelum memulakan bacaan Al-Quran. Peserta diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan, bertata susila serta bersesuaian dengan tema. Format video yang dihasilkan adalah seperti berikut. Video hendaklah direkam secara melintang landscape dan menampakkan keseluruhan tubuh. Resolusi video adalah bebas, namun kualiti audio dan video mestilah terang dan jelas. Penggunaan tripod kamera amat digalakkan. Rakaman video hendaklah berterusan dan tidak boleh diedit atau disunting. Suntingan cut and paste antara video berlainan tidak dibenarkan. Suara rakaman hendaklah asli tanpa unsur tambahan seperti gema, ekor, lantunan, reverb, dan seumpamanya. Pihak penganjur sama sekali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang pelanggaran hak cipta atau kecurian harta intelek yang dilakukan oleh para peserta. Pihak penganjur akan membuat penjurian selepas tarikh tutup, iaitu 5 Oktober 2023 sebelum jam 12 tengah hari. Pembahagian markah bagi pertandingan ini adalah seperti berikut. Tajwid 30 markah, fasahah 20 markah, lagu dan tarannum 20 markah, suara 20 markah, dan penyampaian terjemahan 10 markah. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sebarang bantahan tidak akan dilayan. Berikut itulah antara syarat pertandingan bagi tilawah Al-Quran secara berpasangan. Baik, kategori pemenang sekolah rendah, ya masih lagi kita mengekalkan iaitu mengikut kategori tahun dan jantina dengan 5 kedudukan terbaik. Demikian juga dengan penilaian bagi kategori pemenang sekolah menengah iaitu mengikut kategori jantina dan tingkatan dengan 5 kedudukan terbaik. Baik, hari pertama bagi peserta yang didaftarkan dalam pakej B, sekolah rendah sekolah menengah akan mengikuti slot pengembaraan solo bermula pada jam 1.30 petang hingga jam 2.30 petang. Baik, bagi slot seterusnya, hari pertama, bagi slot kita semula pada jam 3 petang hingga 4 petang, akan disertai oleh peserta pakej A, sekolah rendah dan sekolah menengah. Manakala bagi peserta yang didaftarkan dalam pakej B, sekolah rendah sekolah menengah akan mengikuti slot aktiviti kuis pertolongan cemas. Hari kedua, aktiviti sekolah rendah dan sekolah menengah. Hari kedua, peserta yang didaftarkan dalam pakej A, sekolah rendah sekolah menengah akan mengikuti slot permainan rakyat yang bermula pada jam 12 hingga jam 1 tengah hari. Manakala peserta yang didaftarkan dalam pakej B, sekolah rendah sekolah menengah, akan mengikuti slot aktiviti dan kuis simpulan dan ikatan.
Kemudian, pada jam 1.30 petang hingga jam 2.30 petang, peserta yang didaftarkan dalam pakej A, sekolah rendah sekolah menengah akan mengikuti slot aktiviti dan kuis dalam talian bagi slot ikhtiar hidup. Manakala peserta yang didaftarkan dalam pakej B, sekolah rendah sekolah menengah, akan mengikuti slot aktiviti dan kuis dalam talian bagi slot pandu arah. Slot wajib yang akan disertai oleh semua para peserta seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, iaitu slot majlis perasmian dan penutupan program, yang mana akan diadakan pada 10 Oktober 2023 bermula pada jam 2 petang hingga jam 3 petang. Slot ini juga akan mengumumkan keputusan para pemenang daripada slot aktiviti dan kuis dalam talian serta slot berbentuk tugasan. Demikianlah tadi taklimat perkemahan yang akan kita hadapi selama 2 hari bermula daripada 3 Oktober hingga 4 Oktober. Semoga dengan penerangan yang telah diberikan akan memberikan sedikit sebanyak pencerahan dan juga persediaan daripada para peserta masing-masing. Saya ucapkan syabas dan tahniah. Selamat berkemah. Kita jumpa lagi. Sekian dan terima kasih.